Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kelas kita pada malam ini dengan bacaan doa belajar. Okey, dah ready dah untuk belajar. Okey, malam ini adalah kelas untuk subjek pendidikan Islam, di mana kita akan belajar dalam tajuk mencari yang halal, iaitu bidang hadis. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mari kita lihat apakah standard pembelajaran yang perlu kita capai pada malam ini. Okey, yang pertama sekali adalah murid dapat membaca hadis dengan betul. Okey, maknanya kalau habis daripada belajar ni, maksudnya awak boleh baca hadis tersebut dengan betul. Okey, standard yang kedua adalah murid dapat menyatakan apakah itu terjemahan hadis yang kita belajar pada hari ini. Okey, yang ketiga, murid dapat menjelaskan apakah itu maksud halal, apakah maksud haram, apakah maksud syubhah, serta boleh beri contoh daripada halal, daripada haram dan daripada syubhah. Okey, yang keempat, murid dapat menerangkan hikmah menjauhi perkara-perkara yang haram dan juga yang syubhah. Okey, hikmah ni kita boleh bahagikan kepada beberapa lah. Contohnya, boleh bahagikan kepada 5 lah. Contohnya diri sendiri, dari aspek negara, dari aspek agama. Okey. Yang kelima, murid dapat menerangkan apakah peranan hati. Okey, apa pentingnya hati ni dalam kehidupan kita sebagai manusia. Okey, yang keenam, murid dapat menghuraikan pengajaran hadis dan menghubung kaitkan dengan kehidupan. Okey, pengajaran hadis ni sekurang-kurangnya murid dapat 3 lah. Di mana yang pertama haram, halal, yang kedua haram, yang ketiga syubhah. Okey, dan yang terakhir sekali adalah murid dapat mengelakkan perkara-perkara haram dan juga syubhah secara beradab dan beristiqamah. Okey, maksudnya yang ketujuh ni, kalau awak nampak contoh pergi pasar raya kan, kalau awak nampak apa-apa saja produk yang tak ada logo halal, so murid dapat mengelak lah, kecuali kalau produk itu awak yakin ia adalah halal. Okey, ini adalah standard pembelajaran kita pada malam ini. Okey, seterusnya, jika awak ada membawa balik buku teks, awak boleh buka pada halaman 59, di mana kita akan sama-sama memperdengarkan bacaan daripada yang berbahagia Tuan Guru Dr. Abdul Basit tentang berkenaan dengan hadis ini. 6. Halal dan haram. An Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري. Okey, demikian adalah bacaan hadis ini. Seharusnya pelajar juga dapat membaca hadis ini. Okey, nanti kita akan buatlah di mana awak rekodkan suara awak membaca hadis ini. Okey, seterusnya awak lihat pada potongan hadis yang mempunyai maksudnya. Okey, yang pertama cuba awak lihat di mana sesungguhnya potongan yang pertama menceritakan tentang sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Okey, so yang pertama ini cerita tentang halal dan haram. Okey, yang kedua, potongan yang kedua, awak lihat antara kedua-duanya terdapat perkara syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia.
Okey, yang pertama tadi cerita tentang halal, yang kedua cerita tentang haram, dan yang ketiga cerita tentang syubhah. Yang keempat, yang ketiga, maka sesiapa yang menghindari perkara syubhah, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Okey, kita tengok potongan hadis yang berikutnya. Dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhah, maka dia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Okey. So kita tengok potongan seterusnya. Okey, seperti pengembala yang menggembala berdekatan dengan kawasan larangan. Okey, pengembala ini kita sifatkan adalah mengembala kambing. Okay, maksudnya kalau pengembala tu dia menggembala kambing dekat dengan kawasan larangan, contohnya dekat dengan rumput orang ke, kebun orang ke. Okey, kemudian kemungkinan dia akan masuk ke kawasan larangan tersebut. Okey, siapa dia ni? Dia ini merujuk kepada kambing tadilah. Maknanya kambing tu akan pergi meragut rumput dekat kawasan larangan. Okey, ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja itu mempunyai kawasan larangan. Ketahuilah sesungguhnya kawasan larangan Allah. Okey, kawasan larangan Allah adalah perkara yang haram. Okey, maksudnya sesiapa yang pergi kepada kawasan larangan, perkara-perkara yang Allah dah larang, maka ia adalah haram. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh itu ada seketul daging. Okey, kita tengok maksud seterusnya. Okey, jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa daging itu. Okey, setelah kita membaca hadis dan juga terjemahan tadi, maka kita dah capai dua standard lah. Dua standard prestasi lah. Yang pertama, awak boleh baca hadis. Yang kedua, awak boleh menjelaskan apakah terjemahan bagi hadis. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada maksud halal, haram dan juga syubhah. Okey, apa yang dikatakan dengan halal? Halal ini adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sesuatu ni ialah dia bukan hanya terhad kepada makanan sahaja. Bukan hanya terhad kepada makanan, minuman sahaja, tetapi sesuatu ini merujuk kepada perbuatan juga. Okay, maksudnya perbuatan-perbuatan halal tu adalah apa sahaja perbuatan yang dibenarkan oleh syarak. Okey. Contohnya seperti haiwan yang disembelih dengan cara Islam. Okey, ini makanan lah. Maknanya kalau haiwan tu kita sembelih dengan cara Islam, okey, bagaimana dengan cara Islam tu? Bermaksud kita contohnya seekor ayam, kita sembelih, kita putuskan urat merih dia. Okey, dan juga urat halkum dia, maka ayam itu kita boleh makan. Selain itu kena baca bismillah, kena niat sembelihan itu untuk Allah. Okey, ini merujuk kepada aspek makanan lah. Okey, kalau kita tengok yang kedua pula, contoh yang kedua pula, ini makanan. Okey, pakaian yang menutup aurat. Okey, ini juga adalah perkara yang halal. Okey, pakaian yang menutup aurat maksudnya tudung. Kalau kita pakai tudung, ia juga merujuk kepada perkara-perkara yang halal. Okey, kita lihat kepada perkara yang haram ialah sesuatu yang dilarang oleh syarak. Sama juga haram ni sama juga seperti halal, di mana dia bukan hanya merujuk kepada makanan dan minuman juga, bukan hanya merujuk kepada makanan dan minuman sahaja, tetapi ia juga merujuk kepada perbuatan dan apa-apa sahajalah yang Allah larang. Okey, contohnya makan babi. Okey, ini adalah makanan lah. Minum arak, ini juga makanan. Perbuatan mencuri. Mencuri ini adalah perkara yang haram. Selain mencuri, apa lagi? Okey, contohnya kita tengok pada asalnya pakaian ini bendanya adalah halal. Tetapi jika awak curi, maka ia kembali kepada haram. Contoh lain, kita ambil contoh kalau kat asrama. Contohnya sabun. Sabun basuh. Okey, pada dasarnya sabun basuh baju ni ataupun Dynamo ke Breeze ke apa-apalah, ia adalah halal. Asalnya adalah halal. Tetapi ia bertukar menjadi haram apabila awak pakai. Asalnya ia adalah halal, tetapi ia berubah menjadi haram sekiranya awak gunakannya tanpa izin. Contohnya
awak ada dekat okey, contohnya awak tengah basuh baju, sabun habis, awak pun ambil sabun ali, okey, tapi tanpa izin, okey, maka ia adalah haram. Kemudian apabila awak minta izin, maka barulah ia berubah menjadi halal. Okey, seterusnya kita berpindah kepada syubhah. Apakah itu syubhah? Syubhah ialah sesuatu yang kita tidak yakin sama ada ia halal ataupun ia haram. Okey, maksudnya benda tu kita tak tahu dia halal ke dia haram, maka dia dikategorikan sebagai syubhah. Dia duduk antara tengah-tengah ni lah, maksudnya kalau di antara halal dan haram ni, tengah-tengahnya ada syubhah. Contohnya kalau kita beli produk makanan luar negara yang tak ada logo halal, yang diiktiraf oleh JAKIM, maka ia adalah syubhah. Okey, contohnya contohlah kita pergi Jepun, kan kat sana kan tak ada logo halal kan, so macam mana awak nak pastikan ia adalah halal? Okey, kita akan sama yang tu kemudian lah. Okey, syubhah ni maknanya apa-apa sahaja yang awak ragu-ragu, maka ia adalah syubhah. Okey, ini adalah maksud bagi halal, haram dan juga syubhah. Okey, sekarang kita berpindah pula kepada hikmah. Apakah hikmah menjauhi perkara haram dan juga syubhah? Okey, hikmah ini kita bahagikan kepada 5 bahagian. Bahagian yang pertama merujuk kepada agama. Bahagian yang kedua merujuk kepada dirilah, badan, diri manusia itu. Yang ketiga akal, yang keempat tentang maruah kita, yang kelima tentang harta benda. Okey, ini hikmah ini dia lebih kepada maqasid syariah di mana awak akan belajar ketika tingkatan 4 dan 5 nantilah. Okey, so apa yang hikmahnya? Apa kelebihan kalau awak menjauhi perkara haram dan syubhah? Yang pertama, awak dapat menjaga kesucian dan juga kemuliaan agama. Maksudnya agama kita ni tidak dipandang serong lah. Contohnya bila masyarakat Buddha tahu yang arak tu haram bagi orang Islam, so kalau kita minum juga, maka jatuhlah kesucian dan juga kemuliaan agama kita. Okey, yang kedua, tengok sini yang kedua, memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan kerana menjauhi makanan yang beracun, perbuatan yang mudarat. Okey, kita ambil contoh makanan beracun. Contohnya makan ular, makan kelawar. Itu semua adalah perkara-perkara yang memudaratkan kesihatan. So kalau awak makan, maka ia adalah haram sebab dia boleh memudaratkan kesihatan. Kalau awak tanya pula, Ustazah, saya makan tapi tak mudarat. Okey, kita tak tahu mudarat tu datang bila, tetapi yang kita tahu haiwan itu memang bahaya. Okey, perbuatan yang memudaratkan. Contohnya macam tadi mencuri. Okey, mencuri ni memudaratkan ke tidak? Memudaratkan kan? Okey, kalau kita nak tahu perkara tu yang kita buat ada salah ataupun tidak, ketika biasanya ni kalau kita buat perkara tu salah, biasanya sebelum buat tu kita akan berdebar-debar. Contoh, awak nak balik prep awal, prep petang, nak balik prep petang awal. So sebelum balik prep petang, sebelum dalam perjalanan on the way tu, hati awak akan rasa tak tenang. Betul tak? Cuba awak fikir-fikir balik. Okey. Okey, kita tengok hikmah yang ketiga, menjamin kewarasan akal daripada mabuk dan juga gila kerana tidak minum arak dan juga tidak mengambil dadah. Okey, kita tahulah, semua orang tahulah bila minum arak ni maka kita hilang kewarasan. Maksudnya akal kita ni tak berfungsi dengan baik. Kalau kita ambil dadah, kita berada dalam kehayalan. Okey, maka sebab itulah banyak kesnya. Contoh macam kita tak boleh fikir dengan akal fikiran yang sihat lah, di mana anak boleh bunuh ibu, di mana abang boleh bunuh adik. Yang baru-baru ni kita Ustazah ada baca tentang adik-beradik ni, di mana adik dia yang bunuh abang dia, kemudian dimasukkan abang dia ke dalam tong warna biru tu, kemudian disimen abang dia supaya orang tak tahu. Okey, seterusnya yang keempat, menjaga nasab dan maruah daripada rosak kerana tidak berzina. So berzina ini adalah haram, negatif, haram, dan menjauhi perbuatan yang menjuruskan diri kepada perbuatan zina. Okey, so zina ni Allah dah cakap dalam Al-Quran bahawa janganlah la taqrabu zina, janganlah engkau dekati zina. Okey, dekat pun tak boleh. Apa contoh dekati zina?
Contoh dekati zina. Contohnya pergi kelab malam. Okay, ni satulah. Maknanya kita dekat pun Allah dah larang. Apatah lagi kalau kita terjerumus ke dalam zina. Apa lagi contoh perkara yang mendekati zina? Tengok porno. Okey, tengok video lucah. Okey, awak ni bila ada dekat rumah, contohnya sekarang ni ada dekat rumah, so pegang handphone sendiri. So kita ibu bapa pun tak tahu awak tengok apa kan. So iman awak tu lah. Awak dah hidup selama lebih kurang 14 tahun dekat dalam dunia ni. Awak je lah yang dapat mengawal diri awak. Okey. So yang kelima, membeli harta daripada sumber yang haram dan diragui. Seterusnya kita sambung standard prestasi yang seterusnya, iaitu peranan hati dalam kehidupan manusia. Okey, seperti yang kita ketahui, hati ni adalah benda yang paling penting lah dalam kita punya tubuh badan, di mana hati ini yang mengawal segala-galanya. Walaupun kita ada akal kan, tetapi bermula dengan hati lah, di mana kalau hati kata tak nak, maka otak kita terus set yang kita tak nak. Contoh macam awak lah, kalau awak kata malas lah nak buat kerja Ustazah Fasiha, so terus awak set dalam minda awak yang awak akan jadi malas. Okey, so kalau kita tengok di sini, hati ini adalah pemimpin bagi badan, di mana kalau hati kata nak, dia akan berusaha untuk dapatkan. Kalau hati kata tak nak, dia akan buat dono je lah. So apabila hati kita ni terpelihara, maka seluruh anggota badan kita akan terbimbing untuk melakukan kebaikan semata-mata kerana Allah. Maknanya kalau hati kita ni baik, suci, bersih, maka kita akan buat kebaikan ni dengan secara sukarela. Contoh, bila hati awak ni rasa macam hati awak ni sensitif, awak nampak cikgu awak bawa barang yang berat, so awak akan terus menuju kepada cikgu tu untuk membantu dia angkat barang tu, contohlah. Ataupun awak nampak mak awak keletihan menguruskan rumah ni lah, awak ni duduk kat rumah jadi dinosaur kan, kejap-kejap nak makan kan. So awak bantulah mak awak dekat dapur, awak lah yang bantu mak awak sapu sampah, awak lah yang bantu mak awak kemas rumah. Okay, so segalanya bermula dengan hati. Okay, sebaliknya apabila hati kita ni tak terpelihara, maksudnya hati kita ni kita tak jaga dia dengan elok lah, menyebabkan anggota badan kita mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah. Okey, kalau kita perasan dalam pepatah Melayu, banyak dikaitkan dengan hati. Apa contohnya? Baik hati. Apa lagi? Busuk hati. Apa lagi? Apa lagi ya? Yang lain tak cari sendirilah. Saya ingat dua ni je. Okey. Kita nak kata bahawa hati kita ni memang penting lah. Okey. So mulai hari ini awak reset awak punya hati tu, supaya hati awak ini sentiasa positif. Awak kena melahirkan rasa positif dalam diri awak. Okey, contohnya kalau kita tengok awak search lah nanti law of attraction ke apa-apalah, di mana ada undang-undang tentang tentang hati lah. Maksudnya kalau kita berprasangka baik, maka yang hadir itu adalah baik. Okey, contohnya ada satu hadis di mana Rasulullah menziarahi orang yang demam panas, di mana Rasulullah tanya orang tu, bagaimana dengan keadaan demam panas ni. Dia cakap bahawa demam dia ni sangat panas sehingga dia rasa macam mendidih-didih dekat otak dia ni, sehingga dia rasa macam kalau orang tua ni dah mati dah ni lah. Okey, kemudian Rasulullah jawab apa? Engkau akan rasa sebagaimana yang engkau katakan itu. Maknanya apa yang kita bayang-bayangkan, apa yang kita rasakan, itu semua kita ibaratkan macam doa. Okey, dalam hati kita ni kalau kita doa, kita dengan Allah je yang tahu kan. Okey, so hati ni amat penting lah. So selepas ni awak kena reset lah balik, reset hati supaya lebih positif. Okey, kita tengok yang seterusnya, iaitu orang yang mempunyai hati yang bersih dan hati yang rosak kita dapat kenali melalui ciri-ciri berikut. Okay, contohnya dalam aspek iman, kita tengok hati orang yang bersih ni bila kalau dalam aspek iman ni, apa yang kita boleh lihat adalah dia mematuhi segala perintah Allah. Maknanya dia akan patuh segala perintah Allah. Tapi orang yang hati dia rosak ni, dia akan ingkar lah apa yang Allah perintahkan. Okay, so dalam aspek iman lagi, dia akan sabar dan tenang. So kalau awak selalu keluh kasar, awak rasa tertarik dengan nafsu dunia, contohnya lah
teringin, kalau puteri tu teringin nak pakai tudung singkat-singkat, nak pakai baju fit-fit, tu hati awak tandanya hati awak telah rosak. Okey, kita tengok ilmu pula. Ilmu ni jika kita memahami peringatan dan juga pengajaran yang Allah berikan. Okey, maksudnya kalau Allah beri peringatan, Allah kata solat, kalau tak solat masuk neraka. So awak memahami peringatan tersebut, maka hati awak tandanya adalah bersih. Kalau awak tak mahu terima kebenaran dalam Al-Quran, awak kata alah mana ada dan apa pakai tudung tu bukannya wajib pun, namun aurat tu tak wajib. Awak tak mahu terima, maka hati awak telah rosak. So kalau hati rosak ni kena berjaga-jaga. Okey, sentiasa berusaha untuk memahami kebenaran. Okey, apa yang masuk usaha? Usaha ni maksudnya adalah contoh apa yang dimaksudkan usaha ni? Contohnya awak menuntut ilmu, contohnya tak tahu cara nak solat, so awak solat, tak tahu mengaji, awak berguru. Okey, maknanya itu adalah usaha, langkah-langkah awak untuk memahami kebenaran. Tapi kalau hati awak rosak, awak selesa dengan kejahilan, maksudnya awak walaupun awak jahil, awak tak tahu, awak selesa, awak tak kisah pun kalau semua tu berlaku. Okey, sebenarnya aspek ni kita boleh bahagikan banyak lagi lah, tapi dalam buku teks ni ada dua je, iman dan ilmu. Okey, kita tengok yang terakhir, iaitu pengajaran hadis. Okey, selama kita dah berbincang beberapa lebih kurang dalam 20 minit ini, apakah pengajaran hadis yang boleh kita dapat adalah yang pertama, dia fokus kepada perkara yang halal, iaitu mencari yang halal ini adalah perbuatan dalam kita menuju ketaatan kepada Allah. Dan pengajaran yang kedua, kita menjauhi yang haram ini kerana perbuatan tersebut adalah larangan dan akan diazab di akhirat kelak. Okey, dan yang ketiga, kita berusaha menghindari perbuatan yang syubhah kerana perbuatan tersebut boleh membawa kita kepada perbuatan yang berdosa. Okey, kita akan sambung dengan next activity.